yang kita ketahui, dunia masih lagi dibelenggu dengan wabak COVID-19. Oleh itu, pusat pemberian vaksin telah ditubuhkan oleh kerajaan bagi menjayakan program imunisasi sebagai satu usaha untuk mencegah penularan COVID-19. Seramai 3,275 orang anggota APM telah terlibat secara langsung sebagai sukarelawan di pusat pemberian vaksin. Antara peranan APM yang dapat dikemukakan ialah yang pertama, mengurus, menyelaras serta mengkoordinasi pengurusan pusat pemberian vaksin sepanjang program imunisasi. Yang kedua ialah mengatur, menyusun serta memudah cara aktiviti pendaftaran penerima vaksin mengikut SOP yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah memastikan ketersediaan, kemudahan serta kelengkapan di pusat pemberian vaksin yang akan beroperasi adalah mengikut SOP. Ibarat hulurkan tangan, ringankan beban. Anggota APM bertanggungjawab dalam menghulurkan bantuan kepada penerima vaksin di pusat pemberian vaksin. Antara bantuan yang dilakukan oleh anggota APM adalah menjalankan program pendaftaran suntikan kepada rakyat yang tidak jelas di aplikasi MySejahtera. Yang kedua, anggota APM di barisan hadapan bertugas dalam menyimak temujanji penerima vaksin seperti tarikh dan juga waktu terlebih dahulu di aplikasi MySejahtera bagi mengelakkan kesalahan teknikal. Seterusnya ialah anggota APM juga bertanggungjawab dalam membantu warga emas serta orang kurang upaya dalam segala urusan di pusat pemberian vaksin dari pintu masuk sehingga pintu keluar. Mana-mana warga emas ataupun orang kurang upaya yang tidak mampu untuk berjalan akan dibantu oleh anggota APM dengan menggunakan kursi roda. Mereka akan ditolak daripada awal pintu masuk sehinggalah pintu keluar. Penglibatan guru sebagai anggota Pertahanan Awam Malaysia juga banyak membantu dalam memastikan kelancaran sepanjang aktiviti pemvaksinan. Malaysia telah digembar-gemburkan dengan berita mengenai sukarelawan wanita sebagai anggota Pertahanan Awam Malaysia yang telah berjaya berkomunikasi dengan penerima vaksin yang tidak fasih berbahasa Melayu. Beliau juga dikatakan mahir dalam berbahasa isyarat. Bagi mencipta kemudahan lain dalam memudahkan urusan warga orang kelainan upaya yang tuli dan bisu, anggota boleh menyediakan templat panduan pergerakan buat mereka dengan menggunakan penanda warna seperti warna lampu isyarat. Bagi warna merah, anggota APM boleh menggunakan warna tersebut yang membawa maksud penerima vaksin kelainan upaya yang ingin mendapatkan dos pertama mereka perlu duduk di bahagian kanopi A, manakala lampu kuning pula digunakan untuk penerima vaksin dos kedua yang diletakkan di bahagian kanopi B. Penggunaan lampu hijau memudahkan penerima vaksin yang tuli dan bisu sewaktu pemanggilan nama mereka ketika di ruang menunggu dan pemerhatian. Idea ini dapat membantu anggota APM dalam mengendalikan orang kelainan upaya ketika di pusat pemberian vaksin. Seperti pepatah Melayu ada menyatakan, laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Anggota APM juga terpaksa mengharungi kekalangan dan cabaran semasa menjalankan tugas di pusat pemberian vaksin. Akhirul kalam, anggota APM banyak memberikan khidmat kemasyarakatan dan bantuan kepada rakyat dalam usaha menjayakan program imunisasi kebangsaan di pusat pemberian vaksin selaras dengan moto Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sentiasa siap sedia. Dengan ini, saya akhiri video saya dengan ucapan Assalamualaikum dan sekian terima kasih kerana menonton.